Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dah masuk Ramadan ke-6, malam ke-7. Masya Allah. Sesungguhnya Ramadan kali ini memang semoga kita dapat memanfaatkan lah Ramadan yang kita dapat lalui kali ini Insya Allah. Okay, kita mulakan malam ni dengan umum kitab Fatihah sampai kita niatkan untuk dapatkan ilmu yang saya kongsikan ini dan semoga kita dapat amalkan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah. Hari ini bahagian ke-6, hati-hati menjaga hati. Semalam saya dah berkongsi sedikit bagaimana kita yang walaupun dah mendirikan solat, tapi hati sentiasa masih dikuasai nafsu. Padahal kalau kita mahu ketenangan dan kita nak tingkatkan takwa, sifat takwa kita itu, sepatutnya solatnya harus betul, bacaan Al-Qurannya harus faham, zikirnya harus selalu, dan yang penting satu lagi, keluhannya harus tiada. Janganlah kita banyak sangat mengeluh, banyak sangat rungutan sehingga kita tak ingat untuk bersyukur, insya-Allah. Satu lagi cara untuk kita menjaga hati ini adalah dengan kita menyucikan atau membersihkan hati ini. Sesungguhnya kita akan menjadi tenang dengan membersihkan hati. Ini salah satu lagi daripada cara kita menjaga hati ini untuk dapatkan hati yang bersih, bersihkan hati. Satu kan kita kata untuk dapatkan ketenangan, satu kita bangunkan untuk dapatkan naikkan sifat takwa ni, satu kita bangunkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah kita membersihkan hati. Okay, jika kita lihat contohlah baju yang kotor itu akan dicuci, kita nampak kotorannya kan. Dan kadang kotoran itu sebenarnya perlu ada tau untuk kita nampak kebersihannya. Kalau tak ada kotor, macam mana kita nak tahu, nak bagi nampak dia bersih? Macam inilah. Jadi untuk nampak yang bersih, sebenarnya kita perlu ada yang kotor. Kalau tiada kotoran, maka kebersihan itu tidak akan kelihatan. Begitu juga dengan sifat kita. Allah SWT jadikan kita yang buruk supaya mahu yang baik itu kelihatan. Allah ciptakan marah bukannya mahu kita jadi pemarah, tetapi Allah jadikan kita pemarah supaya sifat sabar tu yang muncul. Kalau tak ada marah, bagaimana sabar tu akan muncul? Sama juga dengan dusta. Kalau tidak ada dusta, macam mana kejujuran itu boleh muncul? Dan kalau tidak ada sombong, bagaimana mahu munculkan sifat tawaduk tu? Jadi bila kita menemukan sesuatu yang tidak baik dari nafsu, kan, ini caranya mudah tau. Cepat-cepat cari lawannya dari takwa untuk selesaikan semuanya. Bila saja kita benda tak baik dari nafsu, kita cari dia punya yang opposite, yang bertentangan. Macam tadi kan, marah lawannya sabar. Marah dia ke nafsu, sabar takwa, zul takwa tu. Kalau kita dusta, apa tadi? So kejujuran. Kalau sombong, kita timbulkan sifat tawaduk tu. Inilah satu cara untuk selesaikan semuanya. Sesungguhnya sifat nafsu itu diciptakan Allah SWT adalah untuk melatih kita mendapatkan sifat takwa tu. Kan kita cakap kan, takwa dan nafsu tu datang sekali kita. Roh kita adalah takwa, badan kita adalah nafsu. Kan saya pernah cerita pada hari kedua ketiga tu kan. So sebagai contoh, apabila kita tiba-tiba dimarahi oleh tak kira dimarahi oleh orang, daripada kalau yang isteri kena marah dengan suami ke, atau kena marah dengan isteri ke, atau bos dia ke, atau kawan dia, siapa sajalah. Di saat kita dimarah itu, ia adalah isyarat, bukannya mahu tunjukkan orang itu adalah pemarah, tetapi adalah supaya sifat sabar itu muncul dalam diri kita. Apa yang berlaku apabila orang lain marah, kita pun sama naik marahnya, apa yang jadi? Orang tu marah, kita marah, tu jadi semakin teruk keadaannya. Dua-dua nak tunjuk hebat, dua-dua nak tunjuk yang dia marah kan. Dua-dua nafsu dengan nafsu. So itu jadi boleh meletup udahnya kan, udah bahaya dengan pergaduhan. So sebenarnya kita didatangkan dengan keadaan ini kerana
di depan kita tu ada banyak lagi persoalan yang memerlukan kesabaran kita dengan lebih tinggi. Kalau dengan perkara-perkara baru dimarahi, baru benda kecil je dah tak boleh sabar, bagaimana kita hendak bersabar dengan ujian yang lebih besar nanti? Semua tujuan ibadah kita itu ketika Allah bebankan pada kita bukannya untuk membebankan kita, tapi ingin membuat kita bahagia dan berjaya kerana takwanya itu. So, maka pada setiap selesainya ibadah itu, kalau tengok dalam surah Al-Baqarah ayat ke-5, dalam Al-Quran, setiap selesainya ibadah itu ditutupi dengan ayat merekalah orang-orang yang berjaya. Kebanyakannya ayat dalam Al-Quran itulah, bila selesai yang dia mention pasal solat ke ataupun sedekah ke apakah, ditutupi dengan merekalah orang-orang yang berjaya. So ketika itu, ketika kita diminta solat kan, ketika azan kumandang, kita diajak apa? Untuk marilah kerjakan solat kan, ayat salat. Kemudian disusuli pula dengan marilah menuju kejayaan, ayat falah kan. Dia memula kita ibadah tu solat dan menuju kejayaan. Itu yang dikatakan merekalah orang-orang yang berjaya. So, betapa Allah mahu memberikan kita kebahagiaan dan kejayaan dengan solat dan menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa. Tapi kita ni seakan-akan tak mahu bahagia. Kerana apabila kita menjadi takwa, sebenarnya semua masalah kita akan selesai. Allah dah berjanji akan berikan jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Kalau tengok pada surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, di mana segala perkara yang menyusahkannya serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu Allah ada janji pada kita. So apabila sifat takwa itu ditingkatkan, maka sifat nafsu itu akan turun dari maksiat juga hilang. Dan sebenarnya dosa-dosa kita juga diampuni. Kalau ada pada surah An-Nafal ayat 29, sesiapa yang meningkatkan takwa, maka keburukannya akan dihilangkan dan diampunkan segala dosa-dosanya. Apabila kita kerja kebaikan, dosa-dosa kita diampunkan. Tapi ingat, benda ni something yang, ini quote daripada saya dapat daripada Ustaz Adi Dayat, tapi something yang boleh memang best lah quote ini sebenarnya. Dia kata dosa itu umpama di papan whiteboard. Kita tulis whiteboard kan, kita pakai marker kan. Dosa itu umpama menulis di papan whiteboard. Lagi ringan inknya akan lebih mudah dibersihkan. Tetapi jika inknya itu tebal, maka lagi sukar dihapuskan. Perlukan lebih masa sedikit dan perlukan perjuangan. Maksudnya kan kalau kita tulis whiteboard kan, kalau kita pakai marker yang, kalau whiteboard yang halus, yang inknya nipis lah, kan mudah untuk kita padamkan. Cuba kalau kita pakai inknya tebal ataupun senang cerita pakai permanent marker lah. So apa jadi? Nak buang tu, Allah Akbar, perlukan masa sedikit masa, dan kita perlukan effort, perlukan perjuangan untuk nak hilangkan semua ni. So that's why dia sama macam dosa kita lah. Lagi besar dosa itu, lagi susah, lagi tak mudah untuk kita nak hapuskan dia, nak dia diampunkan, bukan diampunkan, nak dikurangkan dia. So di samping itu kita kena tahu bagaimana untuk kita mengatasi nafsu dengan mencari lawannya. Maksudnya tadi kita tahu macam mana kita nak atasi nafsu itu, kita tahu apakah lawan daripada sifat nafsu itu, iaitu daripada sifat takwa itu sendiri. Kita tadi cakap kan, marah, sabar, sombong, tawaduk, kalau berdusta, suka bohong, jujur. So kita harus tahu perkara-perkara yang boleh mengubati hati atau bersihkan hati kita ni. Fikir yang boleh bersihkan hati kita, fikiran kita dan niat kita. Ni saya sebenarnya kan, kalau siapa pernah dengar Opik tak? Penyanyi Indonesia tu kan, yang mau lagu-lagu semua yang macam nasyid lah ke Islam, yang religious semua tu kan. Saya suka dengan lagu Opik yang bertajuk Tombok Hati, ataupun Tombok Hati ni dia lagu berkenaan dengan obat hati lah. Obat hati, apa yang boleh mengubati hati kita, membersihkan hati. InsyaAllah esok insyaAllah saya akan sambung sesi kita dengan seterusnya, untuk ni lah, sambung hati-hati menjaga hati dengan macam mana kita nak membersihkan hati ini, InsyaAllah. Okay, semoga kalian dapat
something daripada apa yang saya kongsikan ini. InsyaAllah semoga apa yang ini dapat kita amalkan, dapat sedikit. Semoga kalian semua dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan terbaik. Semoga kalian semua dipermudahkan, dikurniakan, dipertemukan dengan Lailatul Qadarnya dan dapat memanfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi orang mukmin, mudah menjadi orang bertakwa, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur. Semoga semua sentiasa kekal tenang, bahagia, dikurniakan kekuatan waktu dan kekal positif, positive thinking, positive feeling dan positive motivation. Amin amin rabbal alamin. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.